perhiasan tubuh. Quran kata apa? Wa hullu asawira min fiddah. Allah akan berikan kepada mereka perhiasan-perhiasan tubuh daripada perak. Perak silver yang betul-betul nilai tinggi, mahal, menjadi perhiasan kamu. Jangan takut. Banyak. Cuba yang paling banyak gelang kat tangan. Paling banyak. Tunjuk. Buat macam ni. Yang paling banyak. Tuan-tuan, jangan takut dengan gelang di dalam syurga. Banyak hiasannya. Tak kena zakat pula tu. Rantai, pakailah sebanyaknya. Allah berikan hiasan indah itu sampai kamu seronok. Tapi tuan-tuan kena tengok. Ingat. Orang yang masuk syurga biasa, dia dapat pakai daripada gelang daripada muslimat. Muslimat tak nak jawab. Perak. Tapi orang yang VIP dalam syurga, namanya muqarrabun, dia dapat special sikit. Ini biasa. Tapi biasa pun dah luar biasa dah. Perak banyak boleh pakai. Orang yang muqarrabun, tuan-tuan tengok dalam suratul Hajj ayat 23. Apa Allah sebut? Suratul Hajj ayat 23. Apa Allah Ta'ala sebut? La ilaha illallah. Di dalam suratul Hajj Allah Azza wa Jalla menyebut, tengok tuan-tuan. Ayat 23. Tengok, yang ni syurga biasa. Allah sebut dalam surah Al-Hajj ayat 23 apa dia? Yuhallawna fiha min asawira min Allah min zahabin. Saya yakin masa saya sebut perak tadi, ada yang orang belakang dalam hatinya terlintas, takkan pakai perak Ustaz, murah. Kenapa tak pakai emas 999? Kan? Ini jawapannya. Quran sebut yuhallawna fiha min asawira min zahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Mereka akan dipakaikan di dalam syurga daripada perhiasan-perhiasan yang diperbuat daripada emas dan mutiara-mutiara. Habib Jewel tu tahu Habib Jewel? Jewel ke Jewel? Okey. Jewel ke Jawa? Jewel. Oh, tuan-tuan. Saya nak sebut pun tak pandai, tuan-tuan. Punya mahalnya, tuan-tuan. Mutiara-mutiara yang indah dan mahal itu, orang yang muqarrabun, dia dapat emas dan mutiara. Tetapi orang yang masuk syurga aja, dia dapat hiasan daripada perak pun dah mahal dah. Banding Zulian. Mahal dah. Hadirin semua, jadi muslimat semua nak pakai hiasan perak dan mutiara Habib Jewels tu ke jewels. Pronunciation-nya tak tepat. Okay, jewels. Itu ke ataupun nak perak sahaja? Maka dia kata, Ustaz, saya nak daripada emas yang cantik dan indah, mutiara yang banyak di tubuh saya sebagai perhiasan. Oleh itu, jadilah al-muqarrabun, orang yang betul-betul hampir dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baik je, insya-Allah masuk syurga, dapatlah yang ini. Tetapi wal iyadzu billah, kalung dan rantai yang dipakaikan daripada api neraka adalah seburuk-buruk dan seazab-azab perhiasan dan pakaian, yaitu rantai daripada rantai besi yang teramat panas yang dipakaikan kepada ahli neraka Allah Azza wa Jalla, wal iyadzu billah. Jadi kita boleh tengok, kalau nak yang biasa pun okey, tetapi berusahalah untuk dapatkan yang luar biasa, iaitu pakai daripada pakaian, perhiasan emas dan mutiara-mutiara yang indah lagi mahal. Baik, selesai. Ayat ni tuan-tuan semuanya nak berikan galakkan kepada kita untuk ingin masuk syurga. Ingin masuk syurga. Selesai. Dan satu tuan-tuan yang tak ada kat sana, kedai pajak gadai. Dah banyak emas tu tak payah pajak gadai. Itu memang kita punya dah. Okey. Wasaqahum rabbuhum syaraban tahura. Tuhan kamu memberikan kamu minum
dengan minuman daripada minuman yang amat segar, baik, menyegarkan, enak, nyaman dan sebagainya. Baik. Hadirin semua, yang seterusnya Allah Azza wa Jalla menyebut inna hadza kana lakum jazaan. Sesungguhnya semua ini adalah bagi kamu. Ambil untuk kamu yang masuk ke dalam syurga. Jazaan. Makna apa jazaan? Bila sebut balasan maknanya apa? Bila sebut balasan maknanya dia buat sesuatu baru dibalas. Betul tak? Maka apa yang dia buat? Amal soleh. Baru dia dibalas. Quran kata semua nikmat-nikmat yang disebutkan ini, pakaian yang indah, hiasan yang baik, minuman yang sedap, makanan yang sedap, kuasa dan kerajaan yang besar, tuan, pelayan-pelayan dan gundik yang indah, cantik, semua ini adalah untuk kamu semua ahli syurga. Jazaan, sebagai suatu balasan. Sebab di dunia kamu buat sesuatu, maka sekarang kamu dibalas. Tapi kalau tak buat apa-apa amal, tak buat apa-apa kebajikan, nak dibalas dengan apa? Balasan tak boleh nak bagi. Buat amal soleh, buat kebaikan, buat kebajikan, kamu akan dibalas dengan amal yang soleh. Jazaan, tuan-tuan, wa kana sa'yukum mashkura. Adalah, tuan-tuan, kana ni fa'il madhi ke mudhari'? Yang belajar bahasa Arab. Fi'il madhi ke mudhari'? Madhi. Wa kana, dan adalah, telah lalu, sa'yukum, segala usaha kerja kamu, amal buat kamu, kerja usaha kamu yang baik-baik di dunia, mashkura. Tuan-tuan, kalau orang buat baik kat kita, kita kata apa? Syukran. Betul tak? Orang bagi air, kita kata syukran. Orang bagi ni, syukran. Orang bagi ni, syukran. Syukran maknanya apa? Maknanya, terima kasih, saya hargainya. Mashkura sa'yukum, usaha kamu yang kamu buat di dunia, kecil ke, besar ke, banyak ke, sikit ke, yang sampai kamu masuk ke dalam syurga, sa'yan mashkura, adalah usaha yang Allah hargai, Allah terima, Allah angkat ia. Kalau ditolak, tak dikira. Sekarang ni mashkura, diterima. Dengan penerimaan amal usaha yang kamu buat itu, kamu dimasukkan ke dalam syurga Allah Azza wa Jalla. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita pergi haji, ingat tak ada satu doa. Doa ni boleh baca dekat solat pun tak apa. Lepas sembahyang pun tak apa. Apa dia kata? Allahumma rzuqna hajjan mabrura wa zamban maghfura wa sa'yan mashkura wa tijaratan lan tabura. Kan itu kita baca kan? Banyak kita baca dalam haji. Tuan-tuan, begitu doanya. Tuan-tuan, ini memberikan isyarat dan makna kepada kita semua bahawa tuan-tuan, sa'yan, usaha yang Allah terima adalah penting. Kerana dia terima usaha itu, dia terima hargai apa yang kita buat, maka kita akan dibalas. Syarat penerimaannya apa dia? Dua. Pertama, ikhlas kepada Allah dan kerana Allah. Buat kerana Allah. Buat kerana Allah. Bantu orang kerana Allah. Tolong orang kerana Allah. Bagi kuih kari pap lepas kuliah kerana Allah. Okay. Bagi keledek kerana Allah. Buat apa jua lillah. Yang kedua, bertepatan dengan anjuran syariat. Syariat suruh macam tu, kita buat tepat betul. Tak ada unsur dosa, tak ada unsur penipuan, tak ada unsur, tak ada. Tepat macam mana syariat suruh. Tak terkeluar dari panduan syarak. Tuan-tuan, insya-Allah itu sebab daripada segala usaha kita disyukuri oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kita nampak orang susah, kita tolong. Kita nampak orang tak cukup makan, kita berikan makanan. Kita nampak orang pancit bocor tayar di tepi jalan, kita tolong dia lillahi taala. Tuan nak balasan apa? Saya tak nak apa-apa. Lillahi taala. Lillahi taala. Okey?
datang. Jadi hadirin yang saya kasih sekalian, ini perkara penting untuk kita sama-sama amati dan fahami, renungi, dan mudah-mudahan kita semua tuan-tuan dikurniakan Allah amal yang soleh insya-Allah. Ayat selepas itu akan masuk kepada satu bab baru, yaitu tentang sabar di atas menanggung perintah Al-Quran. Tuan-tuan, dalam Quran kan banyak syariat kan? Yang kata usaha kamu tu disyukuri apa dia? Usaha kamu untuk melaksanakan segala titah perintah syariat itu. Sampai nanti ayat Quran sebut apa? Ayat 24. Fasbir li hukmi rabbik. Bersabarlah di atas ketetapan Tuhanmu. Sabar. Kamu nak laksanakan perintah Quran, kamu kena banyak sabar. Allah suruh infak, Allah suruh puasa, Allah suruh zakat, Allah Ta'ala suruh haji, Allah suruh umrah. Quran yang diturunkan Allah. Fasbir. Bersabar. Semua usaha kamu pada menepati dan mengikuti ajaran Quran, insya-Allah disyukuri dan dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Boleh? Tuan? Ada soalan nak tanya? Silakan. Ya. Nah. Ya. Ha. 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 Ya. Lagu 60-an 70-an. Tidak ada masalah ji. Kugiran boleh, kuda kepang boleh, lembu kepang boleh, semuanya boleh, tak ada masalah. Okey, tak ada istilahnya dalam syurga ni tak ada apa yang tak boleh. Semua nak boleh. Cuma dan ke tak dan nak je ji. Pasal apa? Pasal nikmat tu dah banyak sangat, makannya sedap, ini sedap. Sempat ke nak karaoke? Takut tak sempat je. Itu je. Sebab nikmat banyak sangat dalam tu. Semuanya seronok. Jadi kita sampai nak naik apa? Nak naik kuda ke? Nak ini ke? Banyak semuanya ada. Jadi jangan risau, usah risau. Yang ada syariat boleh tak boleh tu dunia je tempat diuji. Silakan Haji Cikgu Mustafa. Ayat-ayat motivasi yang kita terbaca dalam surah Al-Insan. Ya. Telaga Kausar tidak akan haus. Yang akan minum air. Baik. Soalan ni bagus tuan-tuan. Jangan bangun dulu, jangan balik dulu. Sabar Asad. Okey, sabar Asad. Soalan ni bagus. Soalannya tanya, bukankah dalam surah Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar, Nabi sebut dalam hadis, siapa yang minum daripada telaga Kautsar. Ingat, telaga Kautsar ni minumnya belum masuk syurga lagi. Masa dalam perjalanan tu. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semua dapat minum daripada Kautsar. Amin. Amin. Allahumma amin. Tuan-tuan, minum Kautsar, Nabi sebut, lam yadhma, tidak akan haus selama-lamanya. Baik, apa faedahnya pula dalam syurga ada air yang macam-macam? Kan? Tuan-tuan, jawapannya, air ini diminum bukan kerana haus, tetapi kerana kelazatan dan kesedapannya. Haus tak ada lah. Tetapi kerana sedapnya. Air sedap air ni. Sedap air ni. Lazat, nikmat. Bukan sebab haus lagi dah. Boleh? Wallahu a'lam. Itu satu. Yang kedua, ada juga orang yang terlepas daripada minum Al-Kautsar. Tapi dia boleh masuk ke dalam syurga. Allahu a'lam. Kan? Silakan. Bidadari. Ya. Jadi adakah ini dia lebih mendapatkan ganjaran dia di antara itu lebih pelayanan ini daripada bab-bab yang lain, sudut-sudut lain. Contoh sedia makanan, pakai baju Di dunia. Isteri yang di dunia, adakah dia punya core bisnesnya adalah layan suami berbanding yang lain? Baik, bagus soalan ni pun bagus juga, tapi panjang pula nanti. Bab rumah tangga ni memang panjang tuan-tuan. Bab rumah tangga tak pernah habis. Hadirin semua dan sememangnya. Okey, ini saya backup makcik-makcik semua. Okey, saya backup. Dia tanya, adakah kalau dalam syurga nanti urusan layanan ataupun pelayan, khidmat, sediakan itu dah ada orangnya. Tetapi bidadari itu khusus untuk melayan suaminya saja. Adakah di dunia memang core bisnes bagi wanita itu melayan suaminya daripada buat kerja-kerja di rumah? Jawapannya memang itulah sebenarnya. Yang tugasan rumah tu
kita kena cari pembantu rumah. Ataupun kita kena buat. Kalau kita rasa tak mampu buat, tuan, maka kita minta jasa baik dia. Boleh tak tolong ambilkan air? Kita minta jasa dia, tolong boleh tak? Tetapi dia di atas dasar ketaatannya, dia pun buat. Tetapi kalau ikut core business dia itu adalah untuk melayan suaminya. Bas. Itu asasnya. Asasnya begitu. Tuan-tuan, cuma sebabkan dia duduk di rumah, tuan-tuan, dan kita sebenarnya kena carikan orang untuk buat kerja-kerja itu kalau ada kemampuan. Sepatutnya begitu, betul. Kalau ada kemampuan. Kalau tak ada kemampuan, kita minta jasa baiknya. Jasa baiknya untuk tolong. Jadi dia tu bukan orang gaji. Tu isteri bukan orang gaji. Dan tidak boleh diperintahkan untuk dia. Kamu, maksudnya, kamu ini. Tak. Ada masa kita pun buat sama. Nampak tak? Tuan-tuan, maknanya apa? Di sana, core bisnesnya adalah lain kita. Dan itu disebutkan oleh Nabi SAW, tuan-tuan. Dan yang kedua, benda penting bagi wanita dalam rumah adalah jaga harta dan amanah kehormatan suaminya di rumah. Itu je. Yang paling besar itu je. Layan suaminya, jaga harta suaminya di rumah. Dan kehormatan dirinya di rumah. Dah, itu paling besar berdasarkan hadis Nabi SAW. Sampaikan besarnya layan tak layan itu, Nabi kata, mana-mana wanita yang dipanggil suaminya untuk melayaninya, tetapi dia enggan, dia tidur suaminya dalam keadaan murka, malaikat melaknatnya sampai ke pagi esok. Besarnya. Maka kalau terbaliknya, memang itulah core business dia. Tuan-tuan, ada pun yang lain-lain, basuh baju, mop lantai, lagi apa? Sidai kain, cuci pinggan. Sepatutnya suami kena fikir apa cara nak kena settle tanpa suri. Sepatutnya begitu. Kalau ada kemampuan. Dah tak ada kemampuan, maka kita minta jasa baik dia. Boleh tak tolong. Jadi dia bukan kerja yang paling utama itu. Tapi di atas dasar dia di rumah, maka dia pun tabarruk. Tabarruk ni maknanya apa? Volunteer. Dia tolong buat ini, Maka hargailah jasa-jasa tambahan yang dia dah buat. Gitu. Terima kasih. Kan? Hari Isteri Sedunia. Terima kasih. Kan, kerana bantu volunteer, tolong basuh kain, tolong basuh berak anak, tolong cuci tandai, tolong itu. Terima kasih banyak-banyak di atas jasa yang ekstra daripada kewajipan kamu. Tuan-tuan begitu, okey? Jadi terima kasih semua. Silakan. Akhir, ini biasanya penutup, tuan-tuan. Betul? Setuju? Tuan-tuan? Setuju dan betul. Apa yang disebutkan dalam ayat Quran ini tentang syurga adalah suatu tamsilan yang kita tak boleh nak bayangkan sebenarnya. Tapi dia datang tu nak bagi kita gambaran je. Hakikatnya tak tahu. Tuan-tuan, bila sebut pakaian tadi, tuan-tuan tak boleh gambarkan macam mana betul. Sebab yang kita gambarkan itu jauh lebih dahsyat daripada yang sebenarnya. Bukan. Yang sebenarnya jauh lebih dahsyat daripada yang kita gambarkan. Tak boleh. Faham tak? Jadi itu yang perlu kita fahami dan amati. Jadi ini tamsilan supaya dapat satu motivasi kepada manusia nak masuk. Kerana ada tamsilan-tamsilan ni. Wallahu alam, sekadar itu saja. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa adkhilnal jannata bi rahmatika ya arhamar rahimin waghfir lana dhunubana ma madha warhamna ma baqi wa tammim taqsirana ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah.